Okey, tanpa buang masa, kita teruskan kepada pembentang kedua kita kerana kita kesuntukan masa. Pembentang kedua kita ialah Tuan Syed Ahmad Fathi bin Syed Muhammad Khair. Beliau merupakan ketua editor di The Independent Insight yang berasal dari Kedah. Jadi pada petang ini beliau akan bentangkan makalah bertajuk Perbahasan Falsafah dalam Anime Attack on Titan. Jadi tadi kita dah bincang Piramli, kita berpindah sekejap ke Jepun, kita bincang soal anime, anime Attack on Titan. Jadi saya persilakan Tuan Syed Ahmad Fathi diberi masa 20 minit untuk bentangkan makalah perbahasan falsafah dalam anime Attack on Titan. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Munziru atas pengenalan tadi. Jadi saya seperti biasa cuba share screen sebab saya tengok ada banyak masalah. Jadi saya harap saya tak berjaya. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak Okey, boleh. Dan boleh bergerak slide. Sekarang slide 2. Boleh. Okey, sekarang slide 3. 3. Okey. Okey, baik. Sekarang tak ada masalah. Okey, boleh saya teruskan Baik. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah saya ucapkan kepada semua peserta dan juga pembentang Safas 2021. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Perbahasan Falsafah dan Perspektif Nusantara dalam Anime Attack on Titan. Jadi tajuk dia tu ada berbeza sedikit lah dengan tajuk asal yang saya yang ada di website tu lah, kerana nak menyesuaikan sedikit berkenaan dengan tema yang kita ada pada hari ini. Jadi sebagai pengenalan, Attack on Titan ni merupakan siri manga Jepun lah. Manga ni dia merupakan komik Jepun lah, bukan manga buah pelam yang kita kata lah. Jadi pada asalnya siri ni dilukis oleh Hajime Isayama dan latar belakang kisah ni merupakan dunia yang di mana manusia ni dia berlindung di sebalik dinding, dan kemudian ada humanoid. Humanoid ni manusia gergasi lah yang digelar Titan yang memakan manusia-manusia lain. Jadi watak utama dalam anime ni adalah Eren Yeager lah, dan dia bertekad lah untuk membunuh semua Titan-Titan yang makan manusia ni, kerana dia pada awal cerita tu dia melihat ibu dia sendiri dimakan dengan begitu tragis dan sadis lah. Jadi Eren ni dia berjuang untuk menghapuskan Titan ni. Tapi kemudian apabila cerita tu dia progress, dia akhirnya dia mula melihat dunia ni dengan lensa yang lebih besar lah. Plot anime ni dia sebenarnya bukan sekadar membahaskan perihal perjuangan survival manusia kan, iaitu manusia ni nak survive untuk daripada dibunuh oleh Titan ni. Dia juga mengetengahkan pelbagai sebenarnya sudut-sudut falsafah kan, termasuklah falsafah politik kan, bagaimana struktur masyarakat yang dibina dalam anime tersebut, struktur falsafah hubungan antara manusia, bagaimana dalam hierarki masyarakat tu bagaimana manusia berhubung antara satu sama lain. Begitu juga dengan sistem sosial, di mana dalam setiap masyarakat tu dia ada sistem sosial dia sendirilah, dan sistem sosial ni dia berbeza antara satu geografi dengan geografi lain. Dalam anime ni pun dia ada sistem sosial dia yang sendirilah. Dan pada mulanya anime ni diadaptasi daripada manga dan diterbitkan pada mulanya oleh Wit Studio, tapi kemudian diambil alih oleh MAPPA. Dan dia belum lagi berakhir, dia dah final season, tapi final season tu dipecahkan jadi dua, final season 1 dan final season 2. Final season 2 ni akan ke udara pada tahun depan. Okey, sekejap ya. Baik. Terdapat ada penulis yang mengatakan bahawa anime Attack on Titan ni dia mirip dari sudut falsafah falsafah politik dia mirip falsafah Nazi lah, ataupun yang diperkenalkan oleh Carl Schmitt. Kalau mengikut Carl Schmitt ni, dalam masyarakat tu akan ada sentiasa adanya ketidaksamaan. Ada manusia yang lemah, ada manusia yang kuat, yang sakit, yang sihat, yang
yang tertindas dan yang ditindas. Dan konflik penindasan adalah perkara biasa dalam satu politi tu. Bagi Schmidt ni dia merupakan satu biasa. Apa yang diperlukan bukanlah kita nak mengubah ketidaksamaan tu kan. Tapi mengalihkan pandangan masyarakat tu daripada duk bergaduh berkenaan dengan perbezaan, dia alihkan pandangan tu kepada satu musuh yang sama ataupun common enemy. Jadi ini digunakan untuk mengelakkan konflik sivil dalaman lah. Walaupun memang ada unsur-unsur tu dalam anime ni, tapi sebagai satu latar lah. Tapi dia bukanlah anime ni memaparkan falsafah tu sebagai satu benda yang baik. Tapi dia memaparkan bahawa ia adalah satu falsafah politik yang buruk lah. Yang buruk, dan dia tak adalah mempromosikan fasisme ataupun Nazi dalam cerita ni. Walaupun banyak latar-latar tu kalau kita tengok apabila episod dia progress kepada plot-plot yang seterusnya, kita lihat banyak persamaan dengan apa yang dilakukan oleh Nazi, tapi dia tidak mempromosikan atau memaparkan benda tu dari satu sudut yang positif lah. Baik, mungkin kita sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, mungkin kita berkenalan dululah apa itu anime ya. Dan anime ni merupakan satu seni visual yang sangat popular di Jepun lah, ataupun kita kata bahasa kita adalah animasi Jepun lah. Dan dia mempunyai kaitan sejarah yang rapat dengan manga ataupun komik Jepun. Manga ni bukan buah belam tu. Jadi daripada manga ni biasanya manga-manga yang terkenal ni diadaptasi menjadi satu animasi ataupun anime. Dan penggunaan seni visual sebagai kaedah penceritaan ni boleh ditelusuri sejak zaman pra-moden Jepun lagi lah. Maksudnya penggunaan seni visual dalam masyarakat Jepun ni dia dah bermula lama lah. Dia sejak tahun 1600 lagi. Dan dia tak samalah dengan Nusantara. Kita tak mempunyai kita tak boleh trace sejarah yang begitu panjang berkenaan dengan komik Melayu lah. Dan ada satu kajian yang mengatakan mungkin kalau kita nak trace sejarah komik Melayu ni dia bermula pada tahun 1950 lah. Jadi agak terlewat sedikit lah kalau kita nak bandingkan dengan sejarah seni visual Jepun. Jadi antara fahaman salah faham dalam masyarakat kita adalah bahawa anime ataupun animasi ni dia merupakan satu bentuk hiburan kepada kanak-kanak kan. Tapi sebenarnya anime ni dia boleh berfungsi dengan pelbagai benda. Dia seperti satu alat lah yang kita boleh gunakan untuk buat banyak benda kan. Dia boleh digunakan untuk menjadi bahan mengajar di sekolah dan universiti. Kita boleh gunakan dia untuk mempromosikan satu teori yang kompleks dan boleh dipecahkan dalam bentuk seni visual. Dan dia juga boleh mengkritik banyak isu-isu dan falsafah-falsafah yang ada, termasuklah politik, perniagaan dan sebagainya. Jadi dalam masyarakat Jepun sendiri ni dia bukan sekadar cerita kan, tapi dia merupakan satu pemikiran, satu budaya yang tersendirilah. Dan penggunaan seni visual ni dia tak terhad kepada masyarakat umum saja kan. Sebagai contoh, pada waktu dulu kita pernah menghadapi pendudukan Jepun lah. Dan pada pendudukan Jepun tu banyak sebenarnya image-image kartun yang diterbitkan, foto sebagai propaganda kan kepada penduduk tempatan untuk menyokong Imperial Jepun. Pada waktu tu fokus propaganda ataupun waktu zaman tu dia ada satu unit dia panggil Jabatan Propaganda Shendenbu tu untuk memburukkan British dan Amerika lah. Waktu tu musuh Imperial Jepun adalah dia nak memburukkan musuh dia pada waktu perang waktu tu adalah British dan Amerika. Dan sebenarnya pada waktu tu bukan sekadar kartunis yang datang membuat propaganda di tanah Melayu pada ketika tu merupakan kartunis Jepun. Kan? Bahkan banyak sebenarnya kartunis-kartunis yang tempatan yang menghasilkan karya-karya seni visual untuk promosi ataupun propaganda Sendenbu ataupun propaganda Jepun lah. Antaranya adalah Abdullah Arif daripada Pulau Pinang kan. Dia ada melukis satu karya yang bertajuk Tenyo Setsu di Shonan. Maksudnya dia menggambarkan sokongan orang Melayu pada ketika itu menyambut hari lahir Maharaja Hirohito. Di sini kita tengok bahawa anime sebagai satu seni visual ni ataupun seni visual Jepun ni dia bukan sekadar hiburan kan, tapi dia boleh gunakan dengan pelbagai benda lain lagi lah, termasuklah sebagai alat propaganda. Jadi
dalam kita kerja ni saya cuba nak mengaitkan anime ni dengan falsafah kan. Konsep anime filosofi ni bukanlah satu perkara yang baru kan, ataupun bukan saya pandai-pandai mencipta lah, tapi dia ada ditulis dan difikirkan oleh penulis-penulis termasuk di Jepun sendirilah. Kalau di Jepun dia ada Hitoshi Ogawa yang menulis perihal anime filosofi. Dan bagi beliau falsafah mempunyai makna yang lebih luas. Dan falsafah ni ada, setiap orang dia ada definisi falsafah yang tersendirilah. Jadi bagi dia falsafah ni bukan sekadar kita nak memahami karya-karya klasik yang berat, yang susah nak difahami oleh manusia normal. Sebaliknya falsafah ni dia kata merupakan pencarian makna melalui proses berfikir. Kita nak cari makna di sebalik satu benda tu dengan kita berfikir. Dan malah menurut beliau sebahagian anime lebih banyak unsur falsafah dari sebahagian buku falsafah tradisional. Ini pandangan Ogawa lah. Dia kata bagi dia kata dalam anime tu kadang-kadang lagi banyak unsur-unsur falsafah daripada buku-buku klasik falsafah yang tradisional. Dia beri contohlah bagaimana anime yang dihasilkan oleh Miyazaki Hayao yang merupakan salah seorang pengasas studio Ghibli. Dan dia kata apa yang Hayao buat ni, dia membuatkan manusia-manusia di Jepun ni berfikir kan. Jadi ada maksud-maksud dalam karya-karya dia, macam Syazwan tadi mengukaikan maksud dalam karya Piramdi kan. Begitu juga dalam animasi ni, dia ada maksud-maksudnya, dia bukan sekadar hiburan. Tapi dia ada message, dia ada latar situasi bagaimana dia berlaku. Dan bagi Ogawa benda ni semualah adalah sumber yang baik lah untuk sesuatu falsafah. Jadi bagi beliau, ini saya masih lagi dengan pemikiran Ogawa lah. Ada 3 metodologi lah yang kita boleh gunakan untuk mengaitkan falsafah ni dengan anime. Yang pertama, kita membahaskan keseluruhan anime sebagai satu bidang animasi dari sudut sejarah. Maksudnya kita ambil keseluruhan anime tu, kita kata apa maksud ataupun falsafah di sebalik anime ni. Contoh adalah pertanyaan, apakah itu anime? Maksudnya itulah contoh falsafah berkenaan dengan keseluruhan anime ni. Kita nak huraikan, nak beri makna apa itu anime. Yang kedua adalah kita memilih satu anime yang lebih spesifik dan memperbahaskan falsafah di dalamnya. Yang kedua ni adalah metodologi yang saya pilih lah, iaitu kita pilih satu anime dan dalam tu kita membahaskan apa maksud-maksud dan apa yang diterangkan, apa yang message yang kita boleh dapat daripada anime itu. Dan yang ketiga adalah berfalsafah dari segi kerja-kerja penghasilan anime kan. Maksudnya falsafah dalam menghasilkan satu anime itu. Jadi pada perbincangan kita pada hari ini, saya memilih Attack on Titan lah sebagai saya punya mauduk ataupun tema untuk kita bahaskan dari sudut falsafah dia. Jadi tadi mungkin kita ada sebut sedikit berkenaan dengan falsafah dari makna Hitoshi Ogawa lah. Dan falsafah ni sebenarnya dia mempunyai banyak maksud dah, dan banyak pengkaji, banyak pemikir dia ada maksud-maksud dia sendirilah. Kan? Kalau dari segi budaya, dari segi bahasa kan, disebut filosofi tu dari Yunani tu dia sebagai kecintaan kepada kebijaksanaan kan, ataupun the love of wisdom. Dalam bahasa Arab disebut sebagai falsafah kan. Dia merangkumi subjek dan metodologi yang luas lah kan, terutamanya upaya manusia untuk cuba memahami realiti kan. Macam falsafah perbincangan dasar yang kita dengar pada pagi tadi tu, saya sangat tertarik lah bagaimana kita nak cuba memahami realiti ni. Adakah realiti ni satu realiti ataupun ilusi. Jadi itu kan adalah falsafah lah. Dia nak cuba memahami sifat-sifat manusia kan, sifat-sifat ketuhanan dan pelbagai bidang lagi lah. Jadi saya tak pandai bahasa Jerman, tapi saya cuba lah. Mungkin kalau ada pendengar yang boleh bertutur dalam bahasa Jerman, boleh betulkan lah. Karl Marx dia tulis lah dalam tesis ke-11 dia, dalam tesis on Feuerbach, dia kata, "Der Philosophen haben die Welt nur welchen interpretiert elkom eber darauf an sezu verenden." Dia maksudnya adalah, ini sebenarnya kata-kata Marx yang terkenal lah. Kalau kita tengok banyak orang share quote ni dekat Facebook, di Twitter dan sebagainya, bahawa ahli falsafah ni dia hanya mentafsirkan dunia kan. Tapi apa yang lebih penting adalah kita nak mengubah dunia ni kan. Kalau kita nampak satu benda yang buruk dekat dunia ni, apa yang penting bukan cuba kita sekadar nak memahami kenapa dia buruk, tapi kita nak cuba ubah dia kan. Dan daripada penulisan Marx ni kita fahami bahawa falsafah tu merupakan tafsiran kepada apa yang ada dekat dalam dunia ni kan.
Maksudnya tugas ahli falsafah ni adalah tugas menafsirkan. Jadi kalau kita ikut definisi Mark ni, dia tak lari sangatlah daripada definisi Ogawa tadi kan. Sebab anime ni pun dia wujud secara material lah kan. Kita boleh tengok dia, kita boleh lihat kan. Dia wujud secara visual. Jadi kita boleh mengatakan bahawa anime ni pun boleh dijadikan sebagai salah satu objek kepada perbincangan falsafah. Baik, jadi okay, saya cepatkan sikit. Baik, kita pergi kepada antara falsafah yang diketengahkan dalam anime Attack on Titan ni adalah berkenaan dengan sifat semula jadi manusia lah. Kita boleh tengok sifat semula jadi manusia ni dalam karakter Eren Yeager lah, karakter utama dia. Dia salah satu quote dia kata, I want to see and understand the world outside. I don't want to die inside this world without knowing what's out there. Maksudnya memang ada sifat semula jadi dalam diri karakter tu, dia nak mengetahui perkara yang lebih luar lagi daripada lingkungan dia. Maksudnya dia nak cuba memahami dunia lebih luar. Ini sebenarnya adalah merupakan satu sifat manusia lah. Manusia ni dia sentiasa ingin mencari makna kan, ingin mencari perkara-perkara yang dia tak boleh nampak kan. Dia nak pergi ke sini, nak pergi ke sana kan. Nak pergi ke bulan, nak pergi ke marikh kan. Dia nak cuba memahami kan. Jadi kalau kita tengok benda ni ada juga ditulis oleh orang-orang barat lah. Contohnya Carl Sagan lah, antara penulis favourite saya lah. Dalam buku dia Pale Blue Dot, A Vision of Human Future in Space. Carl Sagan ni merupakan seorang astronomer lah. Dia kata, we were wanderer from the beginning. We know every strand of trees for 100 miles. When the fruits and nuts were ripe, we were there. We followed the herds in their annual migration. Maksudnya Carl Sagan kata kita ni merupakan wanderer ataupun makhluk yang ingin mencari makna ni sejak daripada dulu lagi kan. Pada waktu permulaan manusia tu, manusia dah tahu dah kan. Manusia dah cuba memahami dunia ni kan. Dia tahu dekat mana ada buah yang boleh makan, buah mana yang beracun, buah mana yang tak beracun. Dia tengok macam mana haiwan menggunakan dia punya kelebihan dan dia cuba imitate haiwan punya kelebihan. Jadi manusia ni dia merupakan satu pencari ataupun pengkaji kan. Sifat manusia ni dia memang ingin tahu daripada mula. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pemikir moden, ada juga yang cuba nak menafikan bahawa manusia ni ada sifat semula jadi. Contohnya kalau kita baca buku yang ditulis oleh Yuval Harari kan. Yuval Harari dia ada tulis, dia kata whatever is possible is natural. Whatever is possible is by definition also natural. Maksudnya dia kata tak ada sebenarnya benda-benda yang sebab kan kalau kita contoh, kalau dalam masyarakat kita sering kata benda ni tak baik kan sebab dia melanggar kepada fitrah. Tapi sebenarnya dia kata tak ada, fitrah tu merupakan konstruk manusia kan. Jadi tapi ada juga sebenarnya saya kira dia ada berkait juga dengan perbahasan dasar tadilah. Bahawa bukan semua benda yang observable saja boleh dijadikan knowledge kan. David Hume dalam dia punya treatise of human nature dia kata that all the sciences have relation greater or less to human nature, and that however wide any of them may seem to run away from it, they still return back to the one passage or another. Even mathematics, natural philosophy and natural religion are in some measure dependent on the science of man, since they lie under the conscience of man and are judged by their powers and faculties. Jadi David Hume kata walaupun manusia ni kadang-kadang dia cuba nak lari daripada mengatakan bahawa adanya nature, dia kata sebenarnya dia tak boleh lari lah. Sebab akhirnya yang menentukan benda ni ada value ke tak ada value, menentukan kita nak apa yang kita nak terima, akhirnya dia bergantung pada manusia sendirilah. Jadi macam mana pun dia akan kembali kepada manusia juga. Jadi tak boleh lari lah daripada kita punya nature lah. Kalau saya dah lebih masa boleh beritahu Ya, mungkin saya bagi masa 3 minit lagi sebelum kita buka untuk Q&A. Baik, okay. 3 minit jadi saya laju sikit lah. Baik, kalau kita tengok dalam perspektif Nusantara, mana sifat manusia suka mengembara, meneroka ni dia sebenarnya dah wujud daripada awal lagi lah. Dan kalau kita tengok ada buku yang ditulis oleh Ahmad Jalani Halimi,
iaitu Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu ni, dia ada menceritakan berkenaan dengan teori penghijrahan lah. Banyaklah teori-teori yang dibawakan kan, daripada Sarasin dan sebagainya, bahawa daripada mana datangnya manusia yang berhijrah ke Kepulauan Nusantara ni. Jadi sebenarnya daripada awal lagi di Nusantara ni pun kita ada, iaitu konsep manusia ni dia memang suka meneroka dan berhijrah. Dan yang seterusnya adalah falsafah kebebasan lah. Yang ini juga merupakan antara central theme lah dalam anime ni. Kita boleh tengok bagaimana watak utama Eren tu dia nak bebas. Dia nak meneroka kan. Jadi kebebasan ni adalah salah satu falsafah yang penting lah. Dan sebagaimana Hegel ada sebut bahawa the history of the world is none other than the progress of conscious of freedom. Maksudnya sejarah manusia ni tak lebih daripada sejarah bagaimana kebebasan tu bergerak lah kan. Kebebasan tu bergerak, dan itulah sebenarnya sejarah manusia. Dan terdapat juga pemikiran-pemikiran politik Machiavelli ataupun politik realisme lah dalam ni kan. Antara watak yang kita nampak memang dia membawa pemikiran Machiavelli ni adalah kawan pada Eren Yeager, iaitu Armin Arlet lah. Armin Arlet ni dia kata kita kena mengetepikan kita punya sentimental value dalam kita nak bertarung ataupun berjuang ni. Apa yang penting adalah kita capai kita punya target kita lah, bukan walaupun kadang-kadang kita kena berlawan ataupun bergaduh dengan kawan kita sendiri ya. Dan ada juga aspek orientalisme lah. Orientalisme ni dihurai dengan panjang lah oleh Edward Said kan. Kalau kita baca buku Edward Said tu memang sangat komprehensif lah dia punya perbahasan. Dia memang merupakan literature kritik dan dia memang kritik teks-teks barat daripada awal, daripada Flaubert hinggalah ke yang lebih moden kan. Jadi dalam ni pun ada unsur-unsur orientalisme, bagaimana dia memaparkan bangsa Asia ni sebagai lesser human lah, dan ada juga sifat-sifat rasis, bagaimana satu bangsa menguasai bangsa yang lain. Dan yang terakhir yang saya ingin sentuh adalah falsafah ilmu lah. Antara watak yang memaparkan pentingnya ilmu ni adalah Han Jae-soo lah. Bagaimana dia kadang-kadang dia sanggup meletakkan diri dia dalam keadaan bahaya semata-mata untuk dia nak dapatkan ilmu kan, ataupun dia nak dapatkan satu informasi yang strategik. Jadi ini pun adalah merupakan satu falsafah yang sangat menarik lah, yang saya rasa diketengahkan oleh anime Attack of Titan. Jadi secara kesimpulannya adalah kita telah bahaskanlah beberapa tema falsafah utama dalam anime Attack on Titan ni. Berdasarkan perbahasan-bahasan ini, saya rasa kita dapat fahami bahawa anime ni bukan sekadar hiburan kosong untuk kanak-kanak kan, tapi dia boleh difahami dengan lebih luas oleh masyarakat. Dan malah pemerhatian kita secara mendalam dalam anime Attack on Titan ni, kita boleh bangkitkan banyak persoalan-persoalan falsafah perihal sifat-sifat manusia kan, falsafah kebebasan, falsafah ilmu. Dan inilah yang disebutkan oleh Hitoshi Ogawa berkenaan dengan anime filosofi, ataupun bagaimana anime itu boleh membuatkan manusia ni berfalsafah ataupun berfikir bagaimana mungkin dengan lebih baik dan lebih mudah difahami kan, melalui pendekatan visual dan dialog. Jadi falsafah ni bukan sekadar kita nak baca benda-benda yang deep, tapi kita boleh lihat dia secara visual dan dialog. Dan dia lebih berkesan berbanding dengan membaca bacaan-bacaan klasik. Kajian ini juga mendapati bahawa banyak falsafah-falsafah yang dibangkitkan dalam anime Attack on Titan boleh dikaitkan dengan penulisan dan juga sejarah Nusantara. Hal ini kerana falsafah seperti manusia, kebebasan dan keilmuan merupakan falsafah yang bersifat universal. Jadi sekian saja perbahasan daripada saya. Jadi saya serahkan balik majlis kepada saudara Muziru. Baik, terima kasih atas perbincangan yang agak menarik daripada Tuan Syed Ahmad Fathi tentang persoalan falsafah dalam anime Attack on Titan. Jadi untuk kali ini saya buka 2 soalan sahaja kerana kita kesuntukan waktu. Kita buka 2 soalan dan seterusnya terus ditutup oleh Tuan Syed Ahmad Fathi. Mungkin sesiapa boleh bertanya soalan. Nampak di ruangan chat box tu macam agak rancak ya perbincangan tentang anime Attack on Titan. Mungkin peminat anime kat sini untuk bertanya soalan. Okay, saya nak tanyakan soalan. Ya boleh. Silakan. Setahu saya animation of Attack of Titan ni semasa sama saya zaman degree
2014 ke 2017 saya pernah menontonnya dalam cerita Reality of Life. Dalam benda tu dalam tak silap saya dalam bentuk animasi Adakah Tuan Cik Ahmad Fatihi yang memilih karya yang berteknologi yang berinovasikan animation ni disebabkan oleh relevan dengan teknologi masa kini pada abad 21 dan kalau dipilih oleh Tuan Syed Ahmad Fatihi pun adakah ianya mempunyai apakah aspek yang paling menonjol, the most significant of philosophy lah yang Tuan Syed Ahmad Fatihi pilih tu. Tu sajalah. Baik, terima kasih kepada saudara Encik Ahmad Hakim yang bertanya. Jadi saya memilih anime ni sebenarnya banyak lagi anime-anime yang menarik lah, yang banyak. Sebenarnya saya rasa anime Jepun ni dia kadang-kadang dia memberi satu makna ataupun satu perasaan yang lain lah berbanding kalau kita tengok cerita-cerita biasa. Tapi saya memilih anime ni sebab saya rasa dia banyak membangkitkan benda-benda yang kita boleh relate dengan kehidupan kita. Dan kalau saya boleh pilih satu tema dia adalah tema kebebasan tadilah. Dan saya rasa merupakan satu benda yang sangat real lah. Even dengan dalam suasana kita sendiri di Malaysia ni pun kita bila mana kita tak puas hati, biasanya even parti-parti politik dia akan menggunakan alasan kebebasan lah. Untuk apa-apa dia akan guna kita nak kebebasan. Jadi kebebasan ni merupakan satu benda yang sentral lah dalam kehidupan manusia ni, dan dia diketengahkan dalam anime ni lah. Jadi saya rasa itu adalah satu tema yang menarik lah. Kalau saya boleh pilih satu, tema kebebasan ataupun falsafah kebebasan itulah yang saya akan pilih. Okey, satu soalan lagi daripada peserta. Baik, kalau tak ada mungkin Tuan Syed boleh terus buat penutup lah untuk sesi Tuan. Baik, untuk penutup saya mengucapkan pertamanya saya mengucapkan tahniahlah kepada semua ahli jawatan kuasa kerja SAFAS atas saya kira sangat seminar yang sangat menarik lah, dan saya sangat menikmati terutamanya perbahasan dasar tadi. Memang sesuatu perbahasan yang memang membuka minda, dan banyak pembentangan-pembentangan yang saya rasa memang menarik lah, dan dia merupakan satu platform yang baik lah. Bukan sekadar saya nak membentang tapi juga saya untuk belajar lah. Jadi itu saja. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih diucapkan kepada semua pendengar. Baik, terima kasih kepada Tuan Syed Ahmad Fatihi atas perbentangan yang menarik tentang falsafah dalam anime Attack on Titan. Saya sendiri pun tidak boleh nak mengulas sangat tentang anime sebab saya bukan penggemar kepada anime. Cumanya kalau ada satu anime saya rasa sangat menarik untuk diri saya adalah filem anime Death Note. Death Note. Saya tengok anime dan saya baca manga sekali kedua-duanya, dan saya rasa satu anime yang sangat menarik kerana dia membawa satu konflik moral yang sangat kuat untuk kita bincangkan. Kerana watak antagonis dan protagonis kedua-duanya ada konflik moral, walaupun yang watak baik hendak melawan watak jahat, tetapi sebenarnya watak jahat pun dilihat sebagai untuk melakukan kejahatan demi membawa kebaikan kepada masyarakat. Jadi dia membawa satu konflik moral yang agak kuat kat situ. Itu saya share sikit lah tentang, kalau ada pun anime saya tonton ialah anime Death Note dengan manga dia sekali.